Seperti yang kita dah utarakan sebentar tadi, kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan isu mengintai. Ada orang mengintai kita lah, Katri. Itulah dia, tak sisa lah. Ini kan privasi hidup, kenapa perlu diganggu? Kita bawakan seorang aktor, sebenarnya seorang polisi jenayah. Kamal Fendi Hashim dan juga Dato' Aziz Pilih akan kita bawakan nanti untuk bersama dengan anda. Dan sambil mereka tenung-tenung renung-renung apa yang ada di sekeliling ni, ada sikitlah kita nak bagi rangkuman dan juga untuk pemahaman anda sebagai mukadimah pada perbincangan ini. Kita saksikan. Tuan Ketua, saya mohon memaklumkan bahawa rang undang-undang bernama suatu akta untuk meminda kanun keseksaan telah ditimbangkan dalam jawatan kuasa dan telah dipersetujukan tanpa pindaan. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Pindaan ke atas kanun keseksaan dan kanun acara jenayah diluluskan oleh Dewan Rakyat pada Mac 2023 sekaligus menjadikan tindakan menghendap sebagai satu jenayah. Seksyen 507A mendefinisikan sesiapa yang berulang kali melakukan sebarang tindakan gangguan berniat untuk menyebabkan atau mengetahui kemungkinan menyebabkan kesusahan, ketakutan atau kecemasan boleh disabitkan melakukan kesalahan menghendap. Dalam dunia serba canggih ini, jenayah menghendap atau stalking bukan sahaja berlaku secara fizikal, bahkan secara maya. Meskipun tidak melibatkan sentuhan atau mendatangkan kecederaan, tetapi boleh mengganggu mental dan emosi mangsa. Dalam satu siri ciapan di aplikasi X pada Julai tahun lalu, seorang jurugambar wanita mendedahkan pengalaman pahitnya apabila dihendap dan diganggu secara seksual oleh seorang lelaki selama hampir 8 tahun. Selain mengekori mangsa sehingga ke luar negara, suspek kerap menghantar video jelek serta mesej berunsur lucah sehingga mengganggu rutin harian dan pekerjaan mangsa. Akibatnya, suspek berusia 38 tahun itu menjadi individu pertama yang didakwa atas kesalahan menghendap di bawah Seksyen 507A-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan penjara maksimum 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Melihat kepada senario ini, adakah akta anti menghendap yang dikuatkuasakan memberi kelegaan serta rasa selamat kepada orang ramai terutamanya golongan wanita? Sekarang ni dengan dunia social media, so banyak stalker yang kita tak kenal. So bila dah adanya akta-akta ni, rasa lebih kita boleh refer. Maknanya bila kita pergi refer dekat bahagian-bahagian yang sepatutnya, so apa yang kita refer ni, kita report ni akan ambil tindakan lah. So pada saya selamat dan baguslah sebenarnya. Saya rasa sebab zaman sekarang ni teknologi makin canggih kan. Tak dapat secara fizikal, cara macam itu pun jadilah kan. Jadi dapat tengok. Kan? So sekarang ni orang semua boleh Google, boleh stalk kita punya aktiviti semua melalui social media. So tak dapat nak tengok live, tengok dekat bilik air, boleh tengok dekat social media. Kan? So bagi orang macam ini, kita perlu ada aktanya supaya kita dapat kesan siapa yang buat kita macam tu. They just want to know our lifestyle, what we are doing in daily basis and where we are going and what we are doing and everything. For example, like I'm a single mom, so for example, like my ex-husband also might be stalk me, so I feel very unsafe. Kejahatan tu ada dekat mana-mana. So dia tak mengenal jantina. Jadi bukan kaum wanita je yang rasa unprotected lah. Lelaki pun diancam juga. Dalam masa yang sama, kaum lelaki pun rasa lebih selamat jugalah dengan adanya akta ni. Enggan mangsa terus hidup dalam ketakutan. Kewujudan akta ini harus diberi perhatian bagi memastikan mangsa pemandiri mengetahui hak mereka selain mendidik orang ramai mengenai implikasi jika melakukan jenayah menghendap. Tadi memanglah rasa berdebar jugalah bila kita ni hidup terutama macam artis. Artis, bukan saya. Ya, ataupun kadang zaman sekarang ni bukan artis je sebab sekarang ni semua orang menampilkan diri di laman sosial. Anda mungkin menari-nari di laman sosial ataupun anda ni kadang-kadang rasa diri tak berdarik pun tapi tetap diintai dan juga macam diintip oleh seseorang. Itu membebankan perasaan kita. Jadi kita bawakan sekali lagi, kita undangkan Dato' Aziz Pilih, seorang peguam dan juga Kamal Fendi Hashim, penganalisis jenayah untuk kita merungkai tentang masalah dan isu ini.
Baik, bila kita menyentuh tentang isu hendap, intai ataupun stalking ini yang mana ia sudah pun diklasifikasikan sebagai satu jenayah. Cik Kamal mungkin boleh mulakan terlebih dahulu. Apakah mungkin tindakan perbuatan yang menjurus ke arah isu intai, hendap dan stalking ini? Oi, ini kan asal benda jahat dia kat saya kan ni sebelah ni kan. Okey, dia macam ni, dia ada beberapa komponen lah kalau kita nak tahu bahasa kita mengendap ke stalking ke apa semua ke. Ya. Jadi salah satu jurus dia dalam tu kan kita bersidai kat tempat kerja dia atau rumah dia. Contohlah bahasa yang paling mudah nak faham Ya. kemudian kita cuba berhubung, cuba berkomunikasi, okay? Kemudian ada lagi cuba bagi hadiah misalnya. Okay? Itu pun boleh dianggap. Boleh. Jadi cuba bagi hadiah pun macam Rina kata ada orang nak bagi hadiah Ada. Tak ada lah. Baik dengan aku. Kejap lagi kita... Kalau suka tak apa. Dia kalau suka tak apa. Kalau suka tak jadi masalah. Tak ada masalah. Dia tiba-tiba kan datang. Tak kenal. Siapa pula bagi baja ni? Kata baja tak apa kampungnya. Baja Baja. Macam zaman sekarang ni, kadang-kadang Encik Kamal post di Instagram. Sekarang ni saya di pasar, tiba-tiba peminat pun kata, saya di belakang awak. Ada je, semua kita pergi dia akan follow. Saya akan jawab, terima kasih atas sokongan. Macam itu kan. Dia memang ekori, salah satu daripada komponen adalah mengekori seseorang ikut ini apa semua. Kemudian yang satu tadi loitering kemudian stalking. Ini adalah komponen-komponen dia untuk kita faham. Katalah Mak Jah tadi mantan dia ikut dia. Kat tempat kerja kan. Dalam PL orang ni kadang-kadang orang panggil gila talak apa semua. Yeah. Jadi dia nunggu Mak Jah ni lepas jual nasi lemak apa semua tengok ada orang ni mantan ni dia kata. Jadi dia ada beberapa keadaan yang akan menyebabkan dia menjadi salah satu daripada ramuan kepada Seksyen 507A ni. Okey, untuk memperjelaskan tentang kanun dan sebagainya, mungkin Datuk dapat perincikan apa yang terkandung dalam 507A untuk memudahkan pemahaman. Okey, 507A dia menyatakan kalau contohnya lah saya huraikan, kalau ada seseorang yang ikut kita atau mengintip, mengintai, ikut kita, menunggu dekat depan rumah dan sebagainya lah. Tetapi ada beberapa syarat-syarat yang lain. Tetapi kalau kita dapat tahu yang benda ni berlaku, kalau kita pergi ke balai polis dan kita buat laporan, maka polis diwajibkan untuk siasat kes ni di bawah 507A1. Now, kalau 507A1, dia juga menyatakan kalau ada perkara yang berlaku yang tidak diingini, orang yang membuat andaian seumpama tu akan ditangkap. Dan bila ditangkap, dia akan dibawa ke lock up. So, bila dibawa ke lock up, maka dia akan mulakan kertas siasatan IP akan dibuka. Dan kalau IP dah ada buka dah, mereka akan siasat sepenuhnya kes tu. Sebab saya menyatakan macam itu. Sebab kenapa? Kita kena faham pagi ni kita cerita pasal wanita. Now, wanita ni kaum yang lain sikit daripada lelaki. So bila mereka dikacau, mereka akan rasa gementah. Takut. Yeah. Gementah, takut dan sebagainya. So bila you rasa takut dan sebagainya, apa you harus buat? Mustahaknya, kalau disabitkan kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun denda dan fine. Macam kalau di premis, kita mungkin ada beban bukti dengan katakan CCTV kan. Tapi kalau kita nak mendakwa, tapi ialah kita perasan dia melintaslah kacau-kacau semua, nampak dia sekeliling tapi tidak ada pembuktian. Bukti itu macam mana dalam konteks sekarang ni, zaman moden? Kalau tak ada, itu satu soalan yang baik. Sebab kenapa? Bukan nak katakan kalau kita nak ikutkan undang-undang yang dinyatakan, you tak perlu bawa bukti. Okey. Tak perlu. Sebab macam mana kita nak buktikan yang dia mengintai kita? Melainkan kalau kita lihat bila kita tengah berjalan, kita tengok kat belakang dia masih ikut kita. Ambil gambar. Betul, ambil gambar. Kalau ambil gambar, okey tak apa. Tapi kalau you tak ambil gambar pun tak kisah. Sebab polis diwajibkan untuk siasat. Okey, baik. Dia tidaklah memerlukan pembuktian asalkan kita sendiri rasa tidak selesa, rasa takut dan sebagainya, kita boleh membuat laporan. Cik Kamal, dalam situasi seorang individu itu terutamanya golongan wanita kan, apabila ada perasaan yang mereka ini diintai, dihendap, bagaimana mungkin kita boleh
lihat seseorang individu itu kan, kita nak tahu sama ada betul kita ini diintai atau dihendap. Kadang-kadang perasaan kita saja dan kita salah untuk membuat laporan. Sebab kita sukar, sebab kita tak kenal orang itu, kita tak tahu. Macam mana kita nak pastikan yang ianya seorang yang boleh kita anggap memberi ancaman kepada kita? Ya, kalau boleh saya nak tunjuk gambar cameraman muka dia tapi tak dapat. Jadi ginilah, itu begitu sukarnya. Baik, apa yang mendatangkan kegentaran pada kita? Contoh, perubahan pada kenderaan kita. Being tampered with, misalnya ada orang taruh bunga kat wiper. Ini perkara biasalah. Betul Betul. Ada Ada. Jangan senyum macam tu, nanti dia orang ingat kita buat. Kita cerita benda kat luar kan. Dia orang taruh bunga kat situ, tinggalkan rebin atau surat sepucuk kan. Ataupun kadang-kadang pertanyaan, resepsionis kata, Kak Nina, 15 kali dah si Kamal tu telefon. Kan? Kenal tak Kamal tu? Tak kenal. Lepas tu dia hantar hadiah, misalnya ciri-ciri. Lepas tu ada benda yang bertambah. Katalah Rina meniaga kuih tiaw. Lepas tu tiba-tiba datang, kenapa ada kios lagi sebelah? Rupa dia hadiahkan kios. Contohlah. Cik Kamal, jadi pertambahan pengurangan. Okey, kita nak sambung semula perbincangan ini berkenaan dengan adakah mereka ini mempunyai sebarang karakter yang boleh kita anggap sebagai satu bentuk ancaman? Dalam dunia saya, manusia ni dia ada watak hitam, putih dan kelabu. Kadang-kadang tengok muka decent dia. Tapi, perangai kan, ni nakal. Kadang-kadang tengok muka nakal. Contoh yang risau. Tak apa. Tapi baik. Jadi kita nak berdasarkan analisis itu susah sebab kebanyakan daripada mereka bijak sorok benda ni. Dia kata, astaghfirullahaladzim, siapa? Rupanya dia. Bila kita tengok simpati berlebihan, curious berlebihan, supportive. Ini salah satu daripada red flag lah kita boleh kata. Hampir kesemuanya tapi tidak keseluruhan. Baik. Jadi ada juga yang caring, caring. Semalam pun masa saya dekat UAM Agenta pun orang tanya benda ni. So saya kata, bila kita nak tahu kita kena stok ni, normally ada displacement pada kehidupan kita. Bermakna ada yang kurang tadi. Tadi pen Rina hilang. Ingatkan Fitri je curi saja, tapi rupanya ada peminat misteri. Jadi tempat kerja. Contoh ini peminat misteri yang kita tak tahu. Sebab itu orang gentar. Kalau tahu dia hantar Rina Kak Mal hantar bunga. It's different story. Itu lain ya. Tetapi yang meremaskan rimaskan dan rengsa pada kita tu bila siapa ni kan. So kita jadi paranoid. Tak tahu siapa ikut tapi rasa semacam rupa bila saka tapi tak apalah, itu cerita lain. Dia takut tengok pula ada orang yang sama kadang-kadang berjalan, dia ni macam pernah nampak hari tu. Ini sangkaan yang kita akan sense sendiri. Dan saya teringat ada pernah juga saya terbaca di akhbar dulu dalam zaman dulu. Dia kata kalau minat artis ini, kita itu hak dia sebagai peminat. Dia adakah hak sebagai peminat? Kalau saya like misalnya Fitri punya kan, saya klik like. Bagi Fitri dan kita semua itu normal. Tapi bagi dia itu obsesif. Mungkin dia ada obses. Makanya dia follow pergi mana. Ini cerita benar. Kenapa saya tak post ke mana saya pergi, apa acara dia buat? Sebab pernah jadi satu ketika tu bila saya post, si Polan tu berada di tempat tu. Bukan di Semenanjung. Okay? So saya post ni, saya minggu depan saya ada di Sarawak buat ni. Ada di situ. Kita rasa, apa salah pula? So semenjak daripada itu kita tak post lagi lah. Kalau ikutkan itu, ada tak mungkin adakah kita menyedari hak kita untuk membuat laporan? Dan orang memang biasalah orang minat kan. Jadi sedangkan kita juga perlu melindungi kerahsiaan kita, pribadi kita, keluarga kita terutamanya. Sebab mungkin ada jenis yang datang ke rumah kan. Kadang dia bagi makanan yang tak sepatutnya. Jadi semua orang dalam keadaan bimbang. Jadi mencetuskan huru-hara dalam keluarga. Macam mana? Okey, sebab kalau contohnya kalau berlaku seumpama tu, apa yang kita perlu buat adalah pertama, kita kena halau dia daripada rumah. Jangan bagi dia masuk. Itu pertama. Kedua, kita terus pergi ke balai polis, kita buat laporan. Okey. Bila kita buat laporan, polis akan buka IP. Dia sebab polis diwajibkan, sebab kita kena faham bila kita ada rang undang-undang yang menyatakan bahawa ianya adalah satu kesalahan, apabila saja ada laporan, polis terpaksa buka IP. Dan kalau mereka dah buka IP, mereka siasat dan dapat tahu bahawa dia ni yang selalu mengganggu ketenteraman seseorang tu, dia akan bawa ke mahkamah dan dia akan tuduh.
Datuk, dalam situasi kalau pasangan yang dah bercerai boleh mendapatkan perintah perlindungan. Betul, memang boleh dapat. Dalam situasi isu intai hendap ini bagaimana? Adakah boleh untuk mangsa mendapatkannya? Boleh. Sebab kenapa? Kalau mengikut apa yang dinyatakan dekat Seksyen 107A, mereka boleh pergi ke bantuan untuk mendapat perintah daripada menghalang orang tu datang berjumpa dia. Itu je. Mereka boleh buat. Bukan nak katakan tak ada provision. Memang ada. According to the new laws, if the perpetrator violates the protection order, they can be arrested because violating the protection order itself is a seizable offence. So, kalau kita dah dapat protection order, kalau dia masih engkah, itu adalah satu jenayah yang boleh ditangkap. Boleh juga didakwa. Memang boleh didakwa. Kalau dulu mungkin kita ada senjatanya, taringnya adalah protection order. Sebelum tu interim, lepas tu protection order. Tapi sekarang ada Seksyen 507A juga. Sebab satu untuk yang misterius tadi, kita tak kenal. Satu lagi, walaupun orang tu mempunyai hubungan dengan kita, atau still boleh. Sebelah sini, orang yang kita tak kenal, yang misteri tadi. Yang ini orang kita kenal dan dia stalk. Ini juga tadi Datuk Aziz ada cakap dengan saya sebelum tu, dia kata kalau kanak-kanak pun boleh. Boleh, kanak-kanak pun boleh. Sebab kita kena faham sebab sekarang ni bukan sahaja yang stalking ni bukan sahaja orang-orang dewasa. Ramai kanak-kanak juga terlibat dengan stalking. So kalau kanak-kanak, maka kalau mereka ditahan, dia kena pergi ke mahkamah kanak-kanak. Sebab any person who is under the age of 18 is considered a child. So dia kena pergi ke mahkamah kanak-kanak. Kita boleh dakwa juga walaupun memang boleh. Bukan tak boleh. Ya, sebab sekarang ni kita tengok dalam erti kata yang mudahnya budak-budak pun dah advance umur dah 6 pun dah macam-macam ancaman dibuat kepada orang yang minat. Kita itulah masa menceburi. Belum puas berbincang tapi dah mungkin hampir sampai ke penghujung. Tapi kita juga nak selitkan kepada anda ini. Nanti insyaAllah bagaimana tadi kita bawakan selepas nanti bacaan doa oleh Saibul Samaham, Mufti Wilayah Persekutuan. Baginda akan terus diiring ke Istana Negara untuk acara berprotokol yang berikutnya. Dan sebelum kita berakhir, mungkin sedikitlah nasihat kepada mereka yang merasakan diri mereka sebagai mangsa. Kalau kat luar sana masih tak cerah lagi apa kita cakap walaupun hari siang ni, boleh hubungi 15999 untuk dapatkan maklumat lanjut. Ataupun anda boleh bertanyakan kepada mana-mana peguam sekiranya menghadapi masalah tersebut. Ingat bagi pihak orang dewasa, kanak-kanak maupun OKU, peguam mereka menerusi CPC boleh mendapatkan perintah itu. Jadi itulah pesanan saya. Itu dia tadi 15999 untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan isu mengintai hendap dan stalking ini. Kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Haziq Pillay, peguam kita pada hari ini, dan juga Cik Kamal Effendi Hashim selaku penganalisis jenayah. Dan saya percaya isu ini walaupun bukan satu isu baru, tetapi kerana sekarang ni kita ada cyber dan segalanya, dia juga boleh menjadi sasaran kepada mangsa-mangsa untuk berlakunya situasi kalau dulu ini. Kita memang perlu berjumpa secara berdepan ataupun fizikal, tapi sekarang ni ancaman maya juga sangat bahaya sebab kadang-kadang dia mungkin membuat akaun yang pelbagai, di blok akaun ni, dibuat yang baru sampai dia puas hati. Banyak kes juga sampai diekori kalau anda nak bercuti pun dia tahu di mana sahaja. Jadi ini melembaskan juga merumitkan kehidupan kita sebab ada orang yang tak berkaitan cuma mengganggu keharmonian hidup kita. Baik, itu dia isu yang kita bawakan pada hari ini. Kita nak berehat seketika.